Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farid Azman bersiaran secara rakaman awal kami bawakan daripada Temeloh selepas sepanjang lebih seminggu kami berada di Pahang bagi memberikan liputan dan laporan mengenai dengan banjir yang berlaku di negeri ini. Dan bersama-sama dengan saya pada malam ini iaitu Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti di Pahang yang juga merupakan Exco Alam Sekitar, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin turut bersama dengan kami untuk memberikan gambaran lebih jelas bagaimana kita katakan mengenai dengan banjir, apakah langkah seterusnya yang boleh diambil oleh kerajaan negeri terutamanya Exco Alam Sekitar sendiri bagi kita katakan 18 Disember merupakan titik yang sangat tragis buat semua pihak, terutamanya bukan hanya di Pahang tapi di seluruh negara kita apabila bah melanda dengan gelombang pertama dan gelombang kedua di Pahang pada awal Januari 2022 yang memberi kesan kepada penduduk di sekitar kawasan ataupun daerah-daerah yang terjejas. Baik, kita ingin terus bersama dengan Exco Alam Sekitar Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin. Terima kasih Datuk Seri bersama dengan kami. Secara eksklusif kami bawakan dan ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanya InsyaAllah kepada saya akan cuba jawab. Baik, boleh. 18 Disember merupakan tarikh yang akan diingati oleh ramai rakyat. Di Pahang ini mungkin banjirnya biasa, tetapi 18 Disember adalah satu perkara yang luar biasa berlaku. Dan mungkin Exco Alam Sekitar ingin kita berikan penjelasan dahulu atau ceritakan sikit pada awal. Pada kita, banjir ini sememangnya Pahang adalah merupakan negeri yang akan mengalami ini musim, iaitu musim monsun, iaitu Disember, Januari dan Februari. Hingga Mac lah, Disember, Januari, Februari, Mac, 3 bulan. Dan kita memang menjangkakan bahawa paduan hujan ketika itu ianya akan lebih berat nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Cumanya berapakah jumlah paduan hujan tersebut yang sentiasa menjadi tanya-tanya kepada kita. Sebab itulah seawal bulan 8, bulan 9 kerajaan negeri kita telah pun bersedia. Sebenarnya pertama sekali kita pastikan bahawa jawatankuasa kita iaitu pusat bencana operasi kita berjalan dengan baik, PKOB kita, di mana di sini kalau di peringkat negerinya iaitu Yang Berhormat Susur Kerajaan Negeri menjadi pengusinya, dan di daerah-daerah kita ada 11 daerah iaitu DO ataupun pegawai daerah kita. Kita pastikan pertamanya kita pastikan bahawa semua kawasan-kawasan jika sekiranya ia terlibat dengan banjir, kita mesti ada apa yang kita sebut sebagai bekalan hadapan kita. Bekalan hadapan kita atau bekalan hadapan kita di mana kita mempunyai cukup stok makanan untuk beberapa hari jangkaan banjir tersebut. Yang keduanya adalah pusat perpindahan sementara, PPS. Di manakah tempat pusat-pusat yang kita pastikan bahawa penyelenggaraan secara umum. Sebagai contoh, kerana pusat-pusat ini banyak terletak di sekolah-sekolah dan juga kawasan-kawasan yang ianya tidak sampai air, pastikan bahawa persediaan ke arah itu ada. Dan sebab itulah apabila banjir berlaku pada 18 bulan, walaupun kita tidak menjangka bahawa banjir tersebut sangat besar, dan kalau mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Kaji Cuaca bahawa taburan hujan yang turun 3-4 hari sebelum itu adalah menyamai setahun taburan hujan. Jadi it's impossible lah untuk kita menahan air tersebut. Jadi kita terpaksa menghadapinya, tetapi oleh kerana sedikit sebanyak ada persediaan walaupun dia tidak semaksima, tetapi persediaan yang ada itu sedikit sebanyak memberikan kita sedikit kelegaan lah. Sebagai contoh di Temeloh, lebih daripada hampir 4,000 isi rumah yang terkesan dengan banjir dan kita dapat selamatkan. Hanya 4 saja kemalangan jiwa. Daripada 4,000 tu, yang 4,000 tu kalau dikalikan dengan 5 dia jadi 20,000. Sebab itu isi rumah. Maknanya satu rumah mungkin 5 orang, 6 orang, ada 3 orang, 4 orang. Katalah 20,000 tu maknanya kita berjaya menyelamatkan nyawa. Sebab perkara pertama yang nak kita selamatkan adalah nyawa, iaitu nyawa penduduk-penduduk yang terkesan dengan banjir. Alhamdulillah kita dapat laksanakan dengan baik dengan kerjasama daripada PKOB
yang ditubuhkan tadi, yang dipengerusikan oleh DO di peringkat daerah tersebut dapat menyelenggarakan dan menyelaraskan kerja-kerja menyelamat bangsa-bangsa banjir. Tapi apa yang berlaku di Negeri Pahang ini apabila terdapat persediaan, tidaklah nampak kelang kabut sedikit, ada teratur dan sebagainya. Tapi pada masa sama, 18 Disember dengan apa yang Datuk Seri katakan tadi, terlalu hujan, taburan hujannya hampir setahun. Apa yang mungkin grey zone yang boleh ditingkat, dinaik taraf ataupun ditambah baik sebenarnya, Datuk? Sebenarnya banjir ni kita tak boleh elak. Kerana dia taburan hujan ni nobody can control. Malah disebut bahawa taburan hujan yang kita terima ini sebenarnya dia adalah pre-monsoon. Sebab yang kita dapatnya adalah daripada Typhoon Rai. Daripada ini putaran ini climate change ini ataupun perubahan cuaca ini yang menyebabkan taburan hujan kita terlalu tinggi. Dan kita dapati bahawa tadi kita mesyuarat Esko ada beberapa perkara. Pertama sekali, pusat-pusat perpindahan ini kita lebih mencadangkan supaya kita pindah ke hostel, kepada asrama yang telah ada tilam, yang telah ada katil dan sebagainya, dan juga ada tempat masak. Jadi dianya kita akan banyak mengurangkan perbelanjaan dari segi apa? Dari segi perbelanjaan iaitu penyediaan peralatan untuk masa-masa banjir. Kalau sekarang ni kita terpaksa ada tank untuk kita beza-bezakan keluarga-keluarga dan sebagainya. Kemudian kita terpaksa sediakan tilam, kita terpaksa sediakan tikar dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya kita dapat ada beberapa tempat, mungkin di Temeloh dan tempat-tempat lain, ada asrama sekolah yang memang bulan 12 ni orang tak ada sekolah, kita masukkan saja masa-masa banjir tersebut ke tempat-tempat tersebut, dan ini mungkin dapat membantu, iaitu membantu dari segi perbelanjaan dan keselesaan kepada masa-masa banjir. Ini antara perkara yang kita sedang fikirkan. Yang keduanya, kita sedang mencari jalan bagaimanakah supaya kawasan-kawasan yang kita kenal pasti kawasan-kawasan rendah ini, untuk kita buat sebagai contohnya, untuk kita pindahkan mereka. Ini cadangan ya. Malah kajian pusat pun mengambil pendekatan yang sama. Supaya kawasan yang disebut sebagai flood prone ini, yang sentiasa dilanda banjir ini, yang biasa ni mungkin boleh, tetapi yang besar-besar seperti ini yang menyebabkan mereka kehilangan segala-galanya mungkin dipindahkan di tempat. Kerana kalau kita ingat lagi di tahun 70-an, selepas banjir 1971, kita ada penempatan yang kita sebut sebagai rumah banjir. Oh, ini rancangan rumah banjir. Rancangan rumah banjir ini sebenarnya diadakan adalah untuk memindahkan kawasan-kawasan rendah ni kepada kawasan-kawasan tinggi yang lebih selamat lagi. Dan kita juga mencadangkan juga untuk kita bina pusat perpindahan yang kekal. Maksudnya kita ada mungkin untuk 200, 300, 100 pusat di daerah-daerah tertentu yang sememangnya selalu dilanda banjir ini, dan jika sekiranya kawasan pusat tersebut tidak digunakan di bulan-bulan yang bukan banjir, kita gunakan untuk training center, untuk retreat dan sebagainya, ataupun aktiviti pelancongan. Ini juga kita sedang fikirkanlah, insya-Allah. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan buat ini statement ataupun pengumuman lah mengenai perkara ini. Baik, itu antara langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pada awalnya mungkin crisis management itu lebih efisien dan sebagainya. Langkah jangka panjang, Datuk Seri, mungkin kita melihat di beberapa kawasan seperti kami berada di 9 daerah untuk melihat bagaimana keadaan. Ada juga sungainya bagaimana, sebab keadaan hujan yang agak lebat yang kita katakan 18 Disember, dan kemudian rumah-rumah di tepi itu mungkin akan seperti mana flood prone yang Datuk Seri katakan. Langkah panjang untuk mendalamkan lagi, dan apa long term plan daripada pada pandangan saya, banjir ini adalah fenomena yang kita telah hadapi sejak kita merdeka lagi. Pada saya dah sampai masanya kerajaan kita sebagai kerajaan memikirkan tentang what is the holistic solution. Kalau kita tengok negara-negara maju seperti Jepun. Jepun adalah sebuah negara yang bukan setakat ada banjir, ada gempa bumi, ada typhoon, ada macam-macam. Tetapi they can manage their country well. Jadi kita mesti ada ke arah itu untuk memastikan bahawa there must be a holistic planning untuk kita mencari jalan bagaimana untuk kita
untuk kita menghadapi banjir ini dengan lebih sistematik yang ianya tidak akan lagi memberikan kesan besar kepada penduduk. Banjir tetap akan berlaku. Because Mother Nature ni tak ada siapa yang boleh kontrol. Ini Allah Ta'ala yang boleh kontrol. Tetapi bagaimana kaedah? Contohnya kita ambil sebagai Belanda. Negara Belanda ini di bawah paras laut. Tetapi tak ada banjir. Apakah? Mesti ada teknologi, kaedah, pendekatan, planning. Dan saya yakin bahawa KASA, ya, Kementerian Alam Sekitar, sedang memikirkan ke arah ini untuk bagaimanakah untuk kita mengatasinya. Kenapa? Walaupun kita mungkin berbelanja mahal, ya, mungkin berbelanja yang besar, mungkin kita terpaksa belanja 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion, 5 bilion, mungkin 10 bilion contohnya. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan kehilangan jiwa, kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal dan kemudiannya kemusnahan, kerosakan itu, jika ianya berulang-ulang kali, dia akan memberi kesan yang sangat negatif. Kenapa? Kerana sebagai seorang mangsa banjir, dia akan mengambil masa yang agak lama juga untuk mereka kembali kepada menghadapi kehidupan yang normal. Sebagai contoh di kampung-kampung, sebagai contoh, kita tahu bahawa that is dia punya life collection, harta benda dan sebagainya. Tapi oleh kerana air yang terlalu tinggi itu menyebabkan wipe up, habis, dan dia terpaksa start from zero. Jadi ini memberi kesan yang besar sebenarnya kepada kerajaan. Dan bebanan ini mesti ditanggung oleh kerajaan kerana kerajaan adalah merupakan the custodian kepada rakyat, sebagai penjaga kepada rakyat. Jadi kerajaan mesti mengambil tanggungjawab ini. Jadi kalau sekiranya kita dapat satu planning yang besar, yang lebih komprehensif tentang pengurusan banjir, contohnya bagaimanakah kita bila air sampai air, bagaimanakah kaedahnya untuk kita mengalirkan air tersebut. Mungkin kita ada retention pond sebagai contoh. Ataupun mungkin di tebing sungai ni, kita panggil sebagai floodplain, di mana air akan naik tetapi di situ tak ada rumah dah. Sebagai contoh, ya. Sebab itulah kalau kita tengok, ya, banjir di Selangor, Kuala Lumpur tidak terkesan. Kenapa? Kerana kita ada smart tunnel yang dibina. Ini antara contoh, walaupun smart tunnel itu belanjanya agak besar, tetapi kesannya ia menyelamatkan berbilion-bilion ringgit bandaraya. Kalau tidak, saya cukup yakin dan percaya bahawa Kuala Lumpur juga akan dilanda banjir. Seperti yang pernah kita lalui sebelum ini. Sebab, yalah, seperti yang Datuk Seri katakan tadi, mungkin ada satu comprehensive dan holistic plan untuk memastikan bahawa cukuplah apa yang berlaku ketika ini. Mungkin penduduk juga, rakyat di Negeri Pahang, ada yang masih lagi berhutang dengan perabot mereka, televisyen dan sebagainya. Masih, tapi barang musnah akibat dilanda banjir. Betul. Pada masa yang sama, Datuk Seri, kita nak menyentuh Pahang juga, negeri-negeri, ada beberapa daerah yang ketika ini kita katakan di laman sosial heboh, diperkatakan puing dan sebagainya. Ada yang menyifatkan ini mungkin tindakan manusia dan sebagainya. Mungkin dari Exco Alam Sekitar ingin menerangkan dengan jelas apa sebenarnya yang sebenarnya dia puing ini ataupun debris lah, ataupun sisa-sisa kayu ini, dia banyak bergantung kepada faktor-faktor lain. Sebagai contohnya, jika di Malaysia ni, terutama sekali di negeri Pahang, ya, tanah kita ni bukannya tanah yang keras. Tanah kita ni adalah tanah gambut. Ya, tanah yang apabila dihakis oleh hujan, apabila hujan yang terlalu lebat, menyebabkan tanah tersebut akan menjadi lembut dan akan berlakulah gelenceran dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak teori dan juga banyak comments daripada expert tentang perkara ini. Dan sebab itulah Kerajaan Negeri Pahang mengambil pendekatan untuk kita menyiasat perkara ini dengan lebih serius lagi. Kita akan improve, insya-Allah. Kita akan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki apa yang sedang berlaku ini, dan kita akan siasat dan kita akan cari. Kerana beberapa, saya tak nak sebutlah tuduhan-tuduhan tersebut, kerana beberapa yang disebut di laman sosial itu, kita mengambilnya sebagai sikap yang positif dan kita akan siasat dan kita tengoklah apa yang pasti kita akan cuba perbaiki. Tetapi kadang-kadang sebagai contohlah, kadang-kadang kita tahu bahawa perkara-perkara seperti ini kadang-kadang ada jugalah ianya ditokok tambah dan sebagainya, gambar-gambar tersebut kan
Yalah, ini laman sosial, siapa-siapa saja boleh buat. Tetapi we have to understand that this is a free country dan kita mengamalkan sistem demokrasi di mana selagi ianya dibenarkan oleh kerajaan, kita terpaksa akuilah dan kita terpaksa berhadapan lah. Jadi insya-Allah kerajaan negeri sekarang ini kita pun ada bincang juga bahawa akan membuat siasatan dan memastikan bahawa apa yang dimaklumkan di dalam laman sosial itu kita akan jawab insya-Allah. Kami berada di Sungai Perdak, di kampung Seri Telemong, antara rumah yang rosak akibat dibadai oleh puing dan sebagainya. Tapi bantuan juga kerajaan telah memberikan untuk membina rumah dan sebagainya. Tapi itu jawapan akan diberikan oleh kerajaan negeri sendiri dalam tempoh terdekat. InsyaAllah. Baik, Datuk Seri, selain kita katakan mengenai dengan apa yang berlaku banjir ini, ia juga sektor-sektor lain juga terjejas. Dan Datuk Seri juga antara Esko Pelancongan di negeri Pahang. Mungkin kita nak menyentuh sedikit seperti di Janda Baik. Ada juga pengusaha chalet yang kerugian puluhan ribu ringgit apabila chalet mereka juga ada yang musnah dan sebagainya. Mungkin apa yang boleh diberi atau bantuan dan sebagainya. Kerajaan negeri insya-Allah kita akan melihat, kita akan pertama sekali we want to have the data lah. Ya. Dan kita tak boleh, kita nak nyatakan bahawa kita tak nak mampu untuk terus berikan membina chalet baru, menjanjikan sesuatu yang kita tidak mampu buat. Tetapi of course kita dan kerajaan pusat dalam hal ini kita akan bekerjasama lah untuk kita cuba saya upaya untuk membantu. Saya juga ditanya oleh beberapa orang pengusaha chalet, tetapi yang paling penting sikit kita nak pastikan bahawa chalet-chalet yang rosak, terutama sekali yang berkaitan dengan industri pelancongan ini, dan walaupun tidak dibuat pengumuman ya, tetapi saya akan cuba saya upaya untuk mencari jalan lah. Mungkin mereka akan dapat soft loan dan sebagainya. Tapi saya akan cuba cari jalan untuk kita pastikan bahawa mesti ada pembelaan. Dan saya mengambil ini sebagai satu perkara yang serius untuk kita, kerana kalau tidak, sudah tentu kita tidak boleh nak bangunkan balik industri pelancongan ini kerana pengusaha-pengusaha tersebut tidak lagi dapat memberikan perkhidmatan yang baik kerana mereka pun tak ada tempat yang baik kerana disebabkan oleh banjir. InsyaAllah kita akan ambil perkara ini sebagai satu perkara yang sangat serius untuk kita bangunkan semula industri pelancongan ini insyaAllah. Baik, jangka panjang yang Datuk Seri katakan tadi mungkin ada timeline dia ataupun ada jangka pendek juga timeline yang akan dilakukan untuk memastikan perkara banjir ataupun kejadian banjir ini dapat ditangani. Mungkin ada short plan dan long plan. Kita juga sedang ini to propose to the federal government untuk kita adakan apa yang kita sebut sebagai kaedah baru, weather modification. Orang semua ketawa bila saya cakap ni. Dia kalau kita tengok ya, kalau sekiranya musim kemarau, kita tak ada hujan. What do? We have a cloud seeding, di mana kita buat pembenihan awan dan kemudian kita turunkan hujan. Jadi untuk weather modification ini, apa yang kita nak buat adalah, ini kita akan cuba, iaitu kita akan turunkan hujan tersebut di laut. Maksudnya kita dah jangka bahawa bulan 12 hingga bulan 3 adalah zaman waktu monsun timur laut bertiup, di mana ia akan membawa hujan ke kawasan pantai timur. So kemudian kita akan turunkan hujan sebelum ianya sampai ke darat. Volume hujan tersebut apabila sampai ke darat, ianya mungkin sedikit kurang daripada yang sepatutnya diturunkan keseluruhan jika kita tidak turunkan sebahagiannya di laut. Ini kaedah weather modification dan kita akan cuba cari jalan, sebab mungkin ada orang sebut bahawa teori ini masih tak ada proven, it's not proven. Kita kena cubalah baru kita nak proof perkara ini. Jadi kalau sekiranya di musim kemarau kita boleh buat hujan, kita turunkan hujan, yang mana tak ada air pun kita boleh buat air dan turun hujan, apa pula musim tengkujuh di mana dah ada air, kita turunkan saja di laut dan sebahagiannya turun di darat dan pastikan volume air yang sampai ke darat itu ia tidak akan memberikan kesan besar kepada kita, iaitu terutama sekali volume yang besar yang terpaksa kita hadapi iaitu banjir.
ianya tidak akan memberikan banjir kepada kita. Baik. Ini antara perkara short term dan yang lain-lain seperti persediaan-persediaan kita PPS dan sebagainya yang kita cuba kita perbaiki ataupun kita enhance lah, ya. Kita menambah baikkan lagi apa yang telah ada, insya-Allah. Datuk Seri juga merupakan Esko Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang. Mungkin kita tak menyentuh kalau tadi puing dan sebagainya. Kita katakan ramai yang kata apabila Negeri Pahang banyak hutan dan sebagainya, pembalakan haram dan sebagainya, itu yang menjadi persepsi terhadap kerajaan Negeri Pahang. Mungkin Esko Peladangan dan Komoditi mungkin ingin menjelaskan perkara ini. Kita di Pahang ini kita masih lagi di antara negeri di Semenanjung yang paling banyak sekali hutan simpan. Ya, ianya hutan simpan ini, ianya tidak masuk ladang. Maksudnya ladang getah, ladang kelapa sawit, kemudian ladang durian. Ladang ini tidak termasuk di dalam hutan simpan. Hutan simpan kita masih lagi yang terbanyak sekali, iaitu 57% daripada keluasan yang kita ada nak dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Ini ada data ya, kalau kita nak tengok data negeri-negeri lain berapa. Dan kita semua orang bercakap pasal nak simpan, suruh Pahang simpan hutan. Kita okey. Tetapi juga kita tahu bahawa balak adalah sebahagian daripada pendapatan. Kerana balak ni ada pusingan. Sebab tu kita ada ladang hutan dan sebagainya. Apa kata ke arah negara untuk mendapat carbon credit zero ni, ya. Carbon zero carbon ini, negeri-negeri yang kurang hutan ni dia bagi bayar compensation pada Pahang. Kerana apa tujuan kita simpan hutan ni? Pertama sekali tak ada air. Yang kedua untuk oksigen untuk kita bernapas. Jadi ada negeri yang mungkin ada 5%, 8%, 12%. Kita pun nak maju macam mereka juga. Kita pun nak ada pembangunan macam mereka juga. Mereka sepatutnya kerajaan kena bayar compensation pada kita supaya kita tak payah tebang hutan. We don't have to cut our timber. Kita jaga hutan baik-baik, tetapi mereka bayar kerana apa? Kerana ini charge. Macam dia guna air kita, dia guna elektrik kita, dia guna wifi kita. Why not? Because we have to sacrifice something. They also have to sacrifice. Mereka juga terpaksa berkorban. Yang kita juga terpaksa berkorban. So we can sacrifice our forest. Kita tak payah tebang hutan kita, tapi mereka kena bayar kita setimpal dengan pendapatan yang kita dapat tiap-tiap tahun. Dan will be fair to everybody. Jadi kita boleh jaga hutan kita dengan baik. Dan tak ada lagi isu-isu ini. So sebab itulah sekarang ni kita ada isu seperti carbon credit, zero carbon. Dan perkara-perkara ini kerajaan kena tengoklah, kerajaan pusat, negeri. Dan saya dipahamkan bahawa ada Perdana Menteri pernah mengumumkan. Dan Perdana Menteri yang baru ni, he's very serious lah dalam soal climate change ni. Dan kalau dapat sekali perkara ini dapat dilaksanakan, we are fine. Malah kita boleh tambah lagi hutan kita. Dan saya nak bagi tahu bahawa banyak hutan-hutan simpan yang baru kita wartakan semasa dalam 2-3 tahun ni lah. Hutan-hutan baru, contohnya di Chini, kita ada wartakan di Cameron Highland, kita ada wartakan di beberapa tempat lagi kita wartakan. Supaya apa? Supaya kita nak tambah lagi, supaya kawasan ini tidak akan dapat lagi disentuh ataupun dibuat pembalakan dan sebagainya. So we are very serious in doing our conservation ini. Kita sangat serius. Kita tahu tuanku kita, iaitu terutama sekali pemangku raja kita, ke bawah duli yang Maha Mulia Pemangku Raja, pun sangat serius tentang untuk menjaga hutan. Kerana kita tahu bahawa ini, jaga hutan ni bukan untuk tourism. Jaga hutan ni bukan untuk kecantikan. Jaga hutan ni is for the survival of the human being. Ini yang sebenarnya. Survival untuk the human being. So, we have to take this responsibility together. Kita semua orang kena ambil tanggungjawab ni. Janganlah harap ke Pahang je. Bila Pahang, Pahang. Tapi yang kesian lah kat kita. If ada compensation dengan apa yang kita dapat, pendapatan yang ada, fine to us. Dan prosedur reservation dan sebagainya. Ada. Misal kata tu, jaminan diberikan oleh kerajaan negeri. InsyaAllah, kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, we are very serious in this. Dan kita sentiasa menganggap bahawa khazanah hutan ni adalah perkara yang kita pinjam pada generasi akan datang. So we have to take care. Sebab itulah kita telah pun mewartakan rang undang-undang, iaitu Enactment Biodiversity, iaitu bagaimana penjagaan hutan. Dan kita juga telah adakan perbadanan taman-taman
di mana taman-taman negeri ini kita jaga dengan baik. They have one body to take care of this all these taman-taman dan sebagainya. Taman-taman contoh taman negara, taman negeri kan, dan kemudian ada tu hutan lipur dan sebagainya. So, dalam masa yang sama, we want people to appreciate and to enjoy. Maknanya mereka boleh datang ke Pahang, melancong, menikmati, tetapi dalam masa yang sama ia juga merupakan satu pendapatan baru kepada negeri Pahang. Dengan yang memerlukan kita menjaga hutan tu, they also have to contribute kepada negeri Pahang, insyaAllah. Baik, terima kasih. Itu adalah Datuk Seri Muhammad Shakar Samsudin, penjelasan yang sangat jelas kepada penonton-penonton, khususnya buat kerajaan negeri Pahang, kerana apa yang berlaku 18 Disember, awal Januari ini gebah yang melanda negara kita, terutamanya Pahang apabila gelombang kedua juga menjejaskan beberapa daerah dan mengakibatkan ribuan mangsa terjejas. Dan beberapa perkara-perkara yang kita bincangkan tadi juga termasuk dan berkait rapat dengan apa yang berlaku ketika ini dengan jangka masa panjang perjalanannya, bagaimana kerajaan negeri Pahang akan melakukan untuk memastikan kejadian 18 Disember lalu tidak lagi akan berulang. Itu antara kupasan bersama dengan Datuk Seri Shakar Samsudin. Terima kasih Datuk Seri. Sama-sama. Datuk Seri Muhammad Shakar Samsudin, Exko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Pelandangan dan Komuniti Negeri Pahang. Itu dia, sekian saja secara eksklusif kami bawakan temu bual bersama dengan Datuk Seri Muhammad Shakar untuk Astro Awani.